Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pelajar-pelajar yang disukai sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke dalam kelas mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Dalam pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-9, bertajuk Jauhi Syirik. Jauhi Syirik. Baik, pelajar-pelajar boleh buka buku teks pada muka surat 101. Jadi baik, mari sama-sama kita baca bersama-sama apa yang terkandung dalam muka surat 101, insya-Allah. Ustazah, lihat rencana ini. Memakai azimat boleh merosakkan akidah. Boleh Ustazah jelaskan? Benar Hakim, azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Bukankah Allah Maha berkuasa menyembuhkan penyakit, penentu kejayaan dan tempat kita memohon perlindungan? Ustazah, bijak kamu Hakim, memang benar kata-kata kamu itu. Baik, pelajar-pelajar, kita beralih kepada muka surat 102. Surat 102. Kita akan tengok maksud syirik. Maksud syirik. Baik. Maksud syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ataupun lebih kita faham, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad, pegangan. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Baik pelajar sekalian, maksud syirik ini kita menyamakan, menyekutukan Allah ini dengan makhluk. Kita percaya makhluk ini ada kuasa seperti mana Allah Ta'ala. Makhluk boleh menyembuhkan, makhluk boleh mudaratkan. Ini syirik. Kemudian syirik ini boleh berlaku dalam keadaan perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad, pegangan, kepercayaan kita. Hukum mensyirikkan Allah adalah haram dan berdosa besar, dan dosa paling besar ialah syirik. Kemudian syirik ini dibahagikan kepada dua kategori, itu syirik jali dan syirik khafi. Kemudian dalil dalil naqli syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Tak boleh. Jangan samakan Allah dengan sesuatu yang lain. Padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Allah Maha Esa.
Allah tak ada dua, Allah tak ada tiga, Allah tak ada empat. Allah Esa, tunggal. Baik. Kemudian kita tengok pula apa itu syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah, atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Syirik jali ini kita percaya atau kita mengakui bahawa adanya Tuhan selain Allah, atau menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah matahari. Kita percaya ada kekuatan lain yang boleh kita ambil manfaat selain pada Allah. Ini syirik jali, syirik besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali, menyembah berhala. Kita tengok ada manusia yang sembah berhala, percaya berhala itu adalah Tuhan. Berhala itu boleh bagi makan, berhala itu boleh bagi segala-galanya, mereka percaya. Kemudian menyembah matahari, menyembah bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain dari Allah. Subhanallah, kita doa pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita dalam Islam. Allah menjauhkan kita daripada syirik. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali, merosakkan akidah. Orang yang buat amalan sembah berhala, matahari, memuja jin dan sebagainya, ini adalah syirik jali yang boleh merosakkan akidah, boleh menjatuhkan akidah, kena mengucap balik. Kemudian hilang pergantungan dengan Allah. Sungguh, bila percaya makhluk lain boleh bagi manfaat dan boleh bagi mudarat, kita dah hilang kebergantungan kita kepada Allah. Kita rosak akidah kita. Yang ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah. Sungguh dah. Yang keempat, kekal dalam api neraka. Wa iyyazubillah. Bila rosak akidah, jatuh akidah, tak mengucap balik, tak mengucap kalimah syahadah, sudah dikategorikan dalam kafir, maka mati dalam keadaan syirik kepada Allah, malah mati kafir, kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhati-hati pelajar sekalian. Kemudian kita tengok pula syirik khafi, dari syirik jali, yang terang, yang jelas, yang nyata, syirik besar, sembah berhala, matahari dan sebagainya. Kemudian syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik ini dikelilingi juga dengan syirik kecil. Dalam kita melakukan ibadat sembahyang dan sebagainya, kita tak sungguh-sungguh beribadat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil syirik kecil, syirik khafi. Keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi, riak dalam ibadat, iaitu melakukan suatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Buat ibadat, sembahyang banyak-banyak sebab nak tunjuk kepada orang. Sembahyang sunat sungguh-sungguh, nak tunjuk kepada orang, kata dia ni rajin ibadat. Bagi sedekah, banyak-banyak bagi sedekah. Bagi sedekah banyak-banyak, nak tunjuk kepada orang, dia ni rajin bersedekah. Nak habaq ke orang, dia ni kaya, rajin bersedekah. Ini tunjuk, bukan kerana Allah pun. Ini adalah syirik khafi. Jadi berhati-hati pada sekalian, dalam kita melakukan ibadat, melakukan amal kebaikan, jaga niat kita. Jaga niat kita supaya kita buat dari hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak perhatian makhluk, bukan nak kerana nak dapat tempat dalam dunia ni. Kemudian akibat orang yang mengamalkan syirik khafi, yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Buat letih-letih tapi tak dapat apa, sebab adanya riak, sifat riak. Syirik khafi ini letih-letih buat tapi tak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat, dan mudah berputus asa. Nilainya, kita mesti ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Baik. Okay, baik.
Seterusnya yang terakhir dalam pelajaran kita hari ini iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan baca kisah tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada muka 105. Tengok pada muka surat 105. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Musyrikin ialah kafir di Mekah, musyrikin Quraisy. Yang Nabi dakwah pada mereka ni, mereka tak mau terima dakwah Nabi SAW. Mereka inilah yang datang pada Nabi minta untuk Nabi syirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun, kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau itu. Rumusan syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Jadi pelajar sekalian, peristiwa ini Allah turunkan suatu surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agama. Ini surah Al-Kafirun. Ya, para sekalian, sampai di sini sahaja perbincangan kita dalam tajuk jauhi syirik. Mudah-mudahan dengan penerangan melalui video yang Ustaz sediakan pada kamu akan dapat memahami dan menjauhi perbuatan syirik ini, supaya akidah kita tidak rosak, akidah kita tidak jatuh, dan setiap amalan yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab.